Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala, kita sambung selepas kita tadarus Al-Quran. Kita sambung dengan pengajian kitab Bustadul Arifin yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Baik, di dalam video siaran langsung yang disiarkan sekarang ini, ada pada tajuknya dikongsikan link PDF bagi kitab ini. Jadi sesiapa yang mana nak buka link PDF tersebut boleh tengok. Jadi kalau sesiapa yang pakai, sesiapa yang menggunakan PDF muka surat 26. Kalau siapa yang pakai PDF, kita sekarang baca muka surat 26. Tetapi saya sendiri memakai kitab ini. Saya pakai kitab ini, iaitu kitab cetakan Darul Minhaj. Yang link PDF itu kitab cetakan lain. Jadi mungkin ada sedikit sebanyak perbezaan daripada segi muka surat dan juga pada mungkin juga pada sebahagian tulisan juga ada perbezaan sedikit sebanyak. Tapi walau bagaimanapun perkara itu kadang-kadang dia tidaklah merupakan perbezaan yang besar. Jadi kita sambung muka surat 26 bacaan kita semalam. Okey, kita sambung surat 26. Di mana tempat kita berhenti semalam. Faedah yang kalau dalam kitab ni dia ada, dalam PDF tu dia ada bagi tajuk, tapi kalau sebenarnya kitab yang asal macam saya punya tidak ada tajuk. Yang bayanu mastamala alaihi hadzal kitab. Baik. Faedah ma wasaftuhu kana haqqan 'alal insani an yasluka tariqal uqala wa yadhhaba madhhabal busara. Imam Nawawi rahimahullah berkata, apabila telah diketahui apa yang telah aku sebutkan dan telah jelaslah apa yang telah aku beritahu, maka menjadi kewajipan, menjadi hak kepada seseorang manusia pada insan untuk dia melalui jalan orang-orang yang cerdik dan dia pergi ke tempat atau bersama juga dia melalui jalan orang-orang yang diberikan basirah. Maksudnya sebelum ni Imam Nawawi rahimahullah dalam muqaddimah sebelum ni semalam kita ada baca, Imam Nawawi rahimahullah bagi tahu bahawa dunia ni ialah tempat yang sementara, akhirat kekal abadi, dunia akan binasa, akhirat kekal abadi. Jadi oleh kerana itu janganlah seseorang itu terlalu tertipu dengan dunia. Janganlah dia tertipu dengan dunia. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata, kalau satu orang tu dah tahu bahawa dunia macam tu keadaan dia, akhirat kekal abadi, maka dia hendaklah lalu jalan orang yang cerdik dan dia juga meniru jalan orang-orang yang diberikan basirah. Fanas al-karim ar-rauf ar-rahim an yamunna alaina bidalik wa yahdiyana arsyadal masalik. Maka kita semua memohon Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang supaya dia mengurniakan kepada tersebut dan dia membimbing kita ke jalan yang paling lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Kitab ni seperti mana yang telah dijelaskan semalam, bahasa Arab dia mudah. Bahasa Arab dia mudah dan juga terjemahan kalau bila kita baca bahasa Arab dan diterjemahkan juga saya rasa tak perlu diterangkan panjang lebar. Jadi saya lebih pilih untuk baca terjemah. Kalau mungkin ada yang rumit, saya baru akan terangkan.
Wa ha ana syari'un fi jam'i kitabin yakunu mubayyinan li suruki allati qaddamtu. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahawa sekarang ini saya memulakan menghimpun sebuah kitab yang menjelaskan perjalanan, yang menjelaskan mengenai melalui jalan yang telah aku sampaikan sebelum ini. Dan juga dia menjelaskan wasabilan ila takhalluqi bil akhlaqil jamilati allati wasaftu. Dan juga kitab ini menjelaskan kepada jalan yang menunjukkan kepada, yang memberitahu mengenai berakhlak dengan akhlak-akhlak yang baik yang telah diberitahu sebelum ini. Azkuru fihi insyaallah ta'ala jumalan sillat ta'if wa haqa'iqil ma'ani. Aku akan menyebutkan dalam kitab ini insyaallah ta'ala sebahagian daripada perkara-perkara yang halus, yang berharga, dan ma'rifah ataupun kita kata ma'rifah dan juga berkenaan dengan hakikat ma'rifah. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah akan bagi tahu perkara yang halus dalam agama dan juga berkenaan dengan hakikat kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa anthuru ma adhkuruhu fihi nathran liyakuna ab'ada limutani'ihi 'anil malal wa aqraba lidzikra. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahawa aku akan sebutkan apa yang disebutkan dalam kitab ini secara nathar. Nathar ni maksudnya aku akan sebutkan dalam keadaan yang dia tersebar, dalam keadaan yang mana dia berselerak, supaya dia lebih untuk mengelakkan daripada bosan kepada orang yang membaca kitab ini, dan juga lebih mudah untuk nak diingati. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau tak susun ikut teratur sangat, ikut bab demi bab demi bab. Beliau tulis kitab ini dengan gaya yang mana bersahaja, bukan dengan terlalu formal disusun ikut bab demi bab. Wala al fihi tartibah, dan aku tidak beriltizam dalam kitab ini penyusunannya mengikut bab. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah tak susun ikut bab, tapi disusun secara berselerak, ditulis secara berselerak, maksudnya supaya orang tak bosan. Dzalika mimma yajlubul malala lin-nadhiri fil kitab. Kerana kalau susun ikut bab tadi, ia akan mendatangkan kebosanan kepada orang yang melihat kitab ini. Wa adhkuru fihi insyaallah taala minal ayatil karimat. Aku juga akan menyebutkan insyaallah taala ayat-ayat Al-Quran wal ahaditsin nabawiyat, dan hadis-hadis Nabi, wa aqawilis salafil munirat, dan perkataan-perkataan salaf, iaitu orang-orang yang terdahulu yang soleh, yang bercahaya, wa mustajadil ma'thur 'anil akhyari min uyunil hikayat, dan juga akan didatangkan, aku akan sebutkan juga hikayat-hikayat yang dinukilkan yang baik daripada orang-orang yang soleh yang terdahulu, orang-orang yang baik yang terdahulu, wal asy'aril mustahsanatiz zuhdiyat, dan juga akan aku sebutkan juga syair-syair yang dianggap indah yang menceritakan mengenai zuhud. Wa ubayyinu fi aktsaril awqati sihhatal ahadithi wa husnaha. Aku akan menjelaskan pada kebanyakan tempat, pada kebanyakan masa, jelaskan hadis sama ada sahih ataupun hasan, wa hala ruwatiha, dan menjelaskan mengenai keadaan para perawi hadis tersebut, wa bayana ma yakhfa, dan akan menjelaskan apa yang sukar, apa yang tersembunyi, au yushkilu min ma'aniha, atau apa yang sukar daripada makna-makna hadis tersebut. Mana kalau ada apa yang rumit, yang sukar, juga akan dijelaskan makna hadis tersebut. Wa adbitu ma yahtaju ila taqyidin, dan aku akan adbitu maksudnya aku akan jelaskan dengan tepat
perkara yang mana perlukan kepada penjelasan. Maksud hadaran min at-tashif, untuk mengelakkan daripada berlakunya perubahan. Wa firaran min at-taghyir wa at-tahrif, dan untuk mengelakkan juga daripada adanya perubahan segi huruf atau dari segi titik. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah juga, kalau dalam lafaz-lafaz hadis, kadang-kadang ada lafaz hadis tu mungkin ada kemungkinan dibaca dengan beberapa cara, ataupun barisnya, ataupun dia punya titik dia macam bagaimana dalam lafaz hadis tu. Maka Imam Nawawi rahimahullah akan dhabit maksud akan bagi tahu cara baris baca dia bagaimana, titik dia macam mana, supaya salah, untuk mengelakkan tashif dan tahrif. Mana elak daripada tersalah, sama ada jangan tertukarnya huruf, atau jangan tertukar juga titik. Thumma inni qad adhkuru ma adhkuruhu bi isnadi fihi li kaunihi awqa'a fi nufusi mutali'in. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah kata, kemudian aku juga kadang-kadang aku menyebutkan apa yang dalam penjelasan ini aku akan sebutkan sanadku pada perkara tersebut. Mana apa yang aku sampaikan aku akan juga sebutkan sanadnya. Kerana dia lebih memberikan kesan di dalam jiwa orang yang membacanya. Tetapi kadang-kadang juga kata lagi, dan walikauni hadzal kitabi mawdu'an lil muta'abbidin wa laysu ila ma'rifati al-isnadi bi muhtajin bal yakrahunahu fi mu'dhamil halat lima yalhaqum bisababihi minas sa'aman. Dan juga Imam Nawawi rahimahullah kata, kadang-kadang aku tak sebutkan sanad oleh kerana kitab ini dia ditulis untuk orang-orang yang nak melakukan ibadah, dan mereka tidaklah perlu kepada mengetahui sanad. Maksudnya mereka nak tumpuan mereka ialah untuk beramal, nak lakukan ibadah. Mereka bukan nak cerita berkenaan dengan sanad, sahih ke tak sahih. Maka oleh kerana itu Imam Nawawi rahimahullah kadang-kadang beliau tak sebut pun sanad pada sesuatu perkara yang disampaikan. Kadang-kadang bahkan Imam Nawawi rahimahullah kata, kadang-kadang orang sibuk nak melakukan amal dan beribadat ni, mereka tak suka kan kalau sebut sanad panjang lebar, kerana disebabkan bila disebutkan sanad itu akan datangnya kebosanan kepada mereka. Baik. Nawawi rahimahullah berkata, wa aktharu ma adhkuruhu mimma arwihi bihamdillahi wa fadlihi bil asanidil masyhuratil ma'rufah minal kutubil zahiratil mutadawalatil ma'lufah. Tetapi kebanyakan apa yang aku sebutkan yang diriwayatkan di dalam kitab ini dengan segala puji pada Allah, segala puji bihamdillah wa fadlih, mana alhamdulillah, kebanyakan apa yang aku sebutkan dalam kitab ini ialah dengan sanad-sanad yang masyhur, yang diketahui, yang diambil daripada kitab-kitab yang biasa dibaca, dan kitab-kitab yang jelas, kitab-kitab yang mana orang biasa baca, yang masyhur. Wa idza kana fil hadithi aw al hikayati lafdhatu lughatin aw ismu syakhsin qayyad, di dalam hadis atau di dalam satu cerita adanya sesuatu lafaz ataupun nama seseorang, maka aku akan beritahu secara tepat apakah bacaan lafaz itu ataupun apakah nama orang itu. Wa awdahtuha bidhabtil muhkami wa atqantuha, dan aku akan jelaskan dengan penjelasan yang jelas, dan aku akan beritahu secara teliti. Wa mahtaja minhu ila syarhin syarahtuhu, apa-apa kisah atau apa-apa hadis yang perlukan kepada penjelasan, syarahan, aku akan syarahkannya. Wa ma kana mu'arradan li ayyughlata fi ma'nahu bayyantu, dan apa-apa hadis ataupun kisah yang mungkin dia ada kemungkinan tersalah pada memahami,
Di dalam kitab ini terkandung di dalam kitab ini insya-Allah taala beberapa jenis ilmu-ilmu syariat, ilmu agama. Alun min lataifiyah wal fiqhiyah bidiniyah. Dan juga kitab ini juga mengandungi perkara-perkara yang halus di dalam ilmu hadis, di dalam ilmu fiqh, dan juga di adab-adab yang berkaitan dengan agama. Wa turafun min ilmi al-hadits wa daqa'iqil fiqh al-khafiyah. Dan juga mengandungi perkara-perkara yang turaf, maksudnya sebahagian daripada ilmu hadis dan juga perkara-perkara yang rumit di dalam ilmu fiqh yang jarang diketahui ramai. Wa muhimmatun min usulil aqaid. Dan kitab ini juga mengandungi perkara-perkara yang penting di dalam asas-asas akidah. Wa uyunun min nafaisil qawaid. Dan juga mengandungi asas-asas kaedah yang kisah-kisah yang pelik, yang latifah. Gharaib latifah maksudnya kisah-kisah yang luar biasa lah, kita kata. Kitab ini mengandungi kisah-kisah yang luar biasa, yang maksudnya yang digemari, untuk disampaikan di dalam mudzakarah. Wa yustahabbu dan juga maknanya kisah tersebut dianggap baik untuk disampaikan di dalam perhimpunan orang ramai. Wa ma'ariful qulubi wa amraduha. Kitab ini juga akan cerita berkenaan dengan ma'ariful qulub, maksudnya ma'rifah yang dicapai oleh hati. Wa amraduha, dan juga penyakit-penyakit hati. Wa tibbuha wa ilajuha, dan apakah penawar kepada penyakit hati. Jadi kesimpulan dia seperti mana yang telah diberitahu, mana kitab ini Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau punya tujuan asal kitab ini ialah kitab berkenaan dengan tasawuf, supaya datang cinta akhirat, supaya satu orang tu sedar kehidupan dunia ni sementara, akhirat kekal abadi, buat persiapan untuk akhirat. Jadi Imam Nawawi rahimahullah karang kitab ini. Dalam kitab ini makna beliau sebutkan berkenaan dengan hadis, kisah-kisah, tetapi tersebut di dalam dia terkandung macam-macam faedah, sama ada dari segi akidah, ataupun dari segi hadis, ataupun dari segi daripada segi bahasa Arabnya, ada adabnya, kita akan dapat daripada kitab ini. Wa rubbama yaji'u syai'un yahtaju ila basti kalamin la yahtamilu halu hadzal kitab fa adhkuru maqsudahu mukhtasara wa uhilu basta syar'i ila kitab ba'd al-ulama'i dawil basair wal albab. Nawawi kata kadang-kadang ada datang perkara yang ia memerlukan penjelasan yang panjang lebar, tetapi dia tidak sesuai diterangkan dalam kitab ini. Maka aku sebutkan, maka Imam Nawawi kata aku ada sebutkan penjelasan mengenai perkara itu secara ringkas saja. Dan aku sandarkan penjelasan mengenai perkara tersebut secara panjang lebar kepada kitab mana-mana ulama yang hebat. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah kata kadang-kadang ada perkara yang dia ni rumit, sepatutnya perlukan penjelasan panjang. Tapi Imam Nawawi rahimahullah tak terangkan panjang lebar dalam kitab ini, ialah kerana kitab ini kitab yang ringkas. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata, kalaulah seorang itu nak lihat penjelasan mengenai perkara itu panjang lebar, dia boleh tengok sekian-sekian kitab. Ini kerana apa? Kitab ini ialah kitab ringkas, bukan nak cerita panjang lebar mengenai satu perkara. Wa rubbama ahaltu ala kitabin sannaftu ana. Imam Nawawi rahimahullah kata kadang-kadang aku sandarkan penjelasan yang panjang lebar itu kepada kitab yang aku sendiri karang. Wala aqsidu bidzalika insyaallah taala at-tabajjuha wal iftikhar. Dan aku tidak bertujuan pun dengan apa yang aku sebut, dengan apa yang aku sandarkan itu, aku tak bertujuan pun untuk nak sombong dan juga nak berbangga-bangga.
wala idhar al-musannafat wal istikthar, dan juga bukan nak menunjukkan, nak menzahir, nak tunjukkan karangan aku dan nak menunjukkan bahawa aku ni banyak mengarang. Balil irsyad ila al-khair wal, tetapi hanya semata-mata menunjukkan atau membimbing kepada kebaikan dan menjelaskan kepada kebaikan, wa bayan madhinnati wad dalalati alai, dan untuk memberitahu di manakah perkara itu boleh didapati. Maksudnya Imam Nawawi rahimahullah kata, kadang-kadang ada penjelasan yang panjang lebar. Imam Nawawi kata, kau tengoklah kitab sekian ulama, kau boleh tengok kitab imam ni, kau boleh tengok kitab imam ni. Tapi kadang-kadang Imam Nawawi rahimahullah kata, dalam penjelasan perkara ini kau boleh tengok kitab sekian yang aku karang. Sebagai contohnya, kalau kau nak penjelasan panjang lebar, Imam Nawawi rahimahullah kata, kau boleh tengok kitab Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ada karang Syarah Sahih Muslim, Syarah Minhaj. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata macam tu. Beliau kata, tengok kitab aku sendiri. Bukan tujuan Imam Nawawi rahimahullah. Masya Allah, Imam Nawawi rahimahullah satu orang imam yang sangat kan. Apakah sebab Imam Nawawi rahimahullah begitu terkenal dan makbul? Beliau tak dinafikan beliau memang alim dalam mazhab Syafi'i, tetapi beliau ini diterima oleh semua ulama daripada semua mazhab. Bahkan tak bermazhab pun terima beliau, dan kitab beliau menjadi rujukan utama kepada para ulama. Kitab beliau yang begitu terkenal, Riyadhus Shalihin, ini rujukan, maksudnya dibaca. Kitab Matan Arba'in, kitab Matan Arba'in, kitab 40 yang paling makbul. Dan Imam rahimahullah ada kitab lain iaitu Al-Adhkar, juga biasa dibaca di dalam majlis dan menjadi rujukan. Dan beliau juga ada Syarah Sahih Muslim. Kalau dalam fiqh mazhab Syafi'i, Minhajut Talibin, yang disyarahkan oleh ramai para ulama. Kitab-kitab beliau yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama bagi tahu di antara kehebatan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, Allah jadikan beliau makbul dengan tersebarnya kitab beliau, orang dapat manfaat yang sebanyak-banyaknya daripada kitab beliau, ialah kerana Imam Nawawi rahimahullah begitu menjaga tulisannya. Pertama, dalam tulisan beliau begitu tawaduk, satu. Yang kedua, beliau tak pernah kata mana-mana perkara yang kadang-kadang perlukan penjelasan, beliau akan bagi tahu bahawa ada dalam kitab sekian atau dalam kitab beliau sendiri. Jadi beliau bagi tahu itu ialah bukan nak berlagak ataupun nak tunjuk-tunjuk. Jadi Imam Nawawi rahimahullah bagi tahu awal, beliau kata, aku bagi tahu perkara itu supaya jangan ada orang dia pergi kritik aku yang bila aku lakukan perkara tersebut. Bila aku kata, tengok kitab aku, yang dia kritik aku, rahimahullah berlagak. Sedangkan Imam Nawawi rahimahullah hanya tujuan bagi tahu tu supaya orang tu dapat faedah, dia tahu mana nak rujuk perkara itu di dalam sekian permasalahan. Wadzalika li jahalati wa su'i dhanni wa fasadi. Kalau ada orang yang celalah, itu ialah kerana kejahilan dia dan kerana buruk sangka dia dan kerana rosaknya sangkaan dia, atau kerana dia ni ada hasad dan kerana kedegilannya. Maka itulah aku nak jelasnya perkara ini. Imam Nawawi rahimahullah kata, aku nak supaya perkara ini jelas di dalam orang yang membaca kitab aku ini, supaya dia membersihkan hatinya daripada sangkaan yang buruk, sangkaan yang tidak baik
dan juga supaya jangan dia mencela aku. Wa as'alullah al-karim. Baik. Wa as'alullah al-karim li husnil niyat. Masya-Allah, Allah susuli pula dengan doa. Imam Nawawi rahimahullah berkata, aku berdoa kepada Allah Taala yang Maha Pemurah supaya memberiku taufik, diberikan kepadaku taufik untuk niat yang baik. Wa li'anata ala jami'i anwa'it ta'at, dan memberikan kepadaku bantuan untuk melakukan segala taatan. Wa taysira, dan memudahkan aku. Wal hidayata laha, dan membimbing aku. Daiman fi izdiyadin hatta al-mamat, secara berterusan, bertambah secara berterusan, secara dengan ditambah tersebut sehinggalah aku mati. Wa as'alu dzalika li jami'i man uhibbu. Tengok Nawawi rahimahullah, beliau doa bukan untuk beliau seorang saja. Beliau juga doa untuk semua orang. Kita tengok doa Imam Nawawi rahimahullah. Wa as'alu dzalika li jami'i man uhibbu wa yuhibbuni lillahi ta'ala wa sa'iral muslimina wal muslimat wa an yajma'a baini wa bainahum fi dari karamatihi bi'a'lal maqamat wa an yarzuqana ridahu wa sa'ira wujuhil khairat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kena aminkan. Okay. Baik. Jadi Imam Nawawi rahimahullah kata, aku juga memohon perkara tersebut. Memohon perkara apa? Supaya Allah bagi taufik untuk berniat yang baik, dan Allah bantu untuk segala jenis ketaatan, bahkan untuk perkara tersebut bertambah setiap masa sampailah datangnya kematian. Imam Nawawi rahimahullah kata, aku doa juga perkara tersebut untuk semua orang yang mana aku kasih kepada dia, dan semua orang yang mengasihiku semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga untuk semua orang Islam, lelaki dan juga wanita. Dan aku juga berdoa kepada Allah supaya Allah menghimpunkan di antara aku dan mereka di negeri yang mulia, iaitu di akhirat nanti, di tempat, di kedudukan yang paling tinggi, dan juga supaya Allah Ta'ala memberikan rezeki kepada kita semua keredaannya, dan memberikan rezeki kepada kita untuk melakukan segala bentuk kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Nawawi rahimahullah, di sini kita dapat tahu, di sini satu, Imam Nawawi rahimahullah beliau berdoa untuk semua orang Islam, tetapi beliau berdoa secara khusus juga untuk kepada beliau. Sebab itulah biasa para ulama mengatakan bahawa kadang-kadang kita tak boleh nak jadi alim, kita tak boleh nak jadi ustaz, tetapi cintailah orang alim. Lagi-lagi orang alim yang hebat, wali Allah Ta'ala, tidak syak lagi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Nawawi dalam mukaddimah kitab ini berkata, aku doa untuk semua orang yang cinta pada aku. Jadi kita supaya kita ni jadi orang yang benar-benar cinta kepada Imam Nawawi rahimahullah, dan tergolong cintakan kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, supaya mudah-mudahan kita termasuk dalam doa beliau. Dan kita berharap pada Allah Ta'ala supaya Allah kabulkan doa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ni, kerana beliau satu orang yang begitu makbul di sisi Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. I'tasamtu billah, beliau kata, aku berpegang teguh kepada Allah. Ista'antu billah, aku minta tolong kepada Allah. Tawakkaltu ala Allah, aku berserah kepada Allah. Masya Allah, segala perkara dikehendaki oleh Allah Ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inni as'aluka bi kulli wasilah wa atashaffa'u ilaika bi kulli syafi'in an tanfa'ani wa ahbabi wal muslimina ajma'in bi hadzal kitabi naf'an 'amman baligha ya man la yu'jizu syai' wa la yata'adhamu amr. Amin ya rabbal alamin. Imam Nawawi rahimahullah berdoa, beliau kata, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon dengan segala wasilah dengan segala perantaraan, wa atashaffa'u ilaika bi kulli syafi', aku memohon syafaat kepada engkau dengan setiap para pemberi syafaat, dengan setiap orang yang memberi syafaat, atau apa-apa saja yang boleh memberikan syafaat, supaya engkau kepadaku dan orang-orang yang aku cintai dan semua orang Islam, supaya memberikan manfaat dari kitab ini dengan manfaat yang umum, yang meluas dan begitu mendalam. Wahai zat yang tidak boleh dilemahkan
oleh sesiapa dan tidak berat kepadanya apa-apa perkara. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa hadha hinu syuru'i fi maqsudil kitab. Maka sekarang ini tibalah masanya aku mulakan kepada maksud asal tujuan kitab ini. Kita akan sambung kemudian nanti. Jadi besok kita akan sambung bab yang seterusnya. Kalau kitab saya ini babul ikhlas wa idharin niyyah. Babul ikhlas wa idharin niyyah fi jami' al-a'mal adh-dhahirati wal khafiyah. Kita akan insya-Allah, iaitu esok kita akan sambung muka surat